sejahtera. Anda bersama saya Karunisa Kasnun dalam Sudut Pandang platform mengangkat suara anak-anak muda. Hari ini Sudut Pandang bersiaran di Kukets Barrio, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Terima kasih kepada penaja lokasi kami kerana sudi membenarkan kami untuk bersiaran di sini. Baik, hari ini Sudut Pandang akan berbicara mengenai perkahwinan idaman, keperluan ataupun kemahuan, dan untuk itu kita ada sahabat saya di sini yang sudah berkahwin, yang mahu berkahwin dan juga yang merancang perkahwinan. Untuk itu saya perkenalkan dengan barisan tetamu. Di sebelah sini kita ada Siti Faradina yang telah melangsungkan perkahwinan dan sekarang sedang mengandung, dan kita ada Nafila Ahmad dan juga pasangan tunangnya Rizwan Rasad yang akan menuju ke alam perkahwinan, dan sahabat saya di sini Natasha Mazlan, seorang perunding perkahwinan yang sedang berjaya dalam bidang ini. Baik, terima kasih kepada anda semua kerana sudi bersama saya dalam Sudut Pandang ini untuk berbicarakan mengenai perkahwinan idaman, keperluan atau kehendak. Okey, saya nak start dengan Dina dulu. Okey, Dina sebagai orang yang dah berkahwin, telah mendirikan rumah tangga. Mungkin Dina boleh kongsi dengan penonton di rumah, dengan kami di sini, bagaimana perkahwinan Dina itu sendiri, perkahwinan dalam bentuk idaman, perkahwinan idaman itu dalam bentuk keperluan ataupun kemahuan. Kalau ikutkan kita sendiri, kehendak tu memang influence semua orang, termasuk pengantin, mak bapak pengantin semua. Tapi kalau ikutkan apa macam katakan kita punya bajet sendiri apa semua, itu memang keperluan lah semata-mata. Macam saya anak bongsu, anak perempuan seorang, memang keperluan tu is out of the question. Memang kehendak semata-mata. Yes. Maksudnya kalau bila kita berbicara mengenai kehendak tu, mungkin bajet tu agak besar, mungkin Dina boleh kongsi sikit. Maksud kehendak tu apa yang dikehendakkan? Maksudnya kehendak Dina ataupun kehendak Dina seorang ataupun melibatkan banyak pihak? Kalau ikutkan kehendak tu memang selalunya kalau anak perempuan ni mak lah. Mak yang memainkan peranan lah. Dari hujung orang cakap apa, dari hujung rambut sampai hujung kaki, semua mak yang akan tentukan. Kalau macam keperluan tu, kalau ikutkan boleh ambil package. So semua tu kita redo, apa yang sampingan yang kita tak suka tu kita macam boleh tutup sebelah mata. Tapi kalau ikut kehendak ni, semua sendiri. Baju tempat sendiri, pelamin kita sub orang, tapi semua yang sendiri-sendiri, bukan package. Maksudnya very detail lah. Very detail, kehendak. So maknanya dog gift tu sendiri, apa yang kita nak betul-betul. Bukannya kita kata okey kita nak yang macam ni, ada promotion macam ni, tak ada. Kita buat sendiri, macam kita custom made. Okey. Yes, semua benda custom lain dari yang lain lah maksudnya. Yes, okey. memang bajet memang tinggi. Jadi mungkin Dina dengan pasangan, dengan suami sendiri masa sedang dalam pertunangan tu yang nak menuju ke perkahwinan, macam Dina cakap banyak involve macam mak lah. Macam mana dengan perancangan dengan tunang waktu itu, sekarang ni suami lah, bagaimana menguruskan kos perkahwinan? Kalau kehendak ni memang kos agak tinggi, macam mana menguruskan perbincangan dia? Masa time bertunang tu lah. Sebenarnya dia memang tak boleh lah. Kalau nak ikutkan saya memang tak ada orang cakap, kalau nak ikutkan kita punya cita rasa tu second, kiranya dia ambil macam orang cakap apa, second option. First option is priority to the parents. Okay. Memang parents yang akan tentukan, tapi kalau kita tak suka, baru kita bersuara. Tapi macam kalau katakan tunang, kita hanya tanya pendapat. Okey. Kita dalam bajet apa semua tu, semuanya adalah tergantung pada diri sendiri lah, bukan masa dengan tunang apa semua. Macam dia sibuk untuk belah dia. Okey. Pihak dia. Itu Dina punya pengalaman. Ini kita nak tanya orang yang nak menuju ke alam perkahwinan tu, Fila dan juga Rizwan. Bagaimana anda menguruskan perbelanjaan nak menuju ke alam perkahwinan? Kita tahu sekarang kos sara hidup nak di Kuala Lumpur ni sangat tinggi. Wan. Saya dulu kan. Ya. Kita biasa kalau orang lelaki lah, kalau kita cerita pasal benda ni, biasa orang lelaki kita akan summarize terus je. Okey. Bila kita summarizekan terus, mesti last kali duit. So kos kita tengok dekat KL sekarang, dulu kita boleh cakap 5-10 tahun dulu dalam 20,000. Ya. Tapi sekarang 30,000 tu dah emas dah kalau dekat KL. So 30 tu nak kata ngam-ngam boleh kata ngam-ngam lah sekarang kalau dekat KL. Kalau nak kira kenopi lah, dewan lah, baju biasalah. Dia lagi tahulah. Saya just tengok, kos dia banyak ni. Okey. So macam kena fikir pula, macam mana pula percaya. Okey, itu macam Wan cakap, dia kena summarize. Ya, lelaki mungkin dia fikir mudah, simple. Perempuan ni saya faham.
cerewet sikit lah. Oh ni kena macam ni, nak detail lagi. Macam Fila sendiri macam mana nak menguruskan? Macam kami macam dia summarize lah. Tapi macam onsite perempuan kami banyak macam saya banyak breakdown dia punya satu-satu. Tapi kalau macam Dina cakap tadi, kalau nak ikut kehendak memang over than 30,000 lah confirm. Tapi kita kena pandai cari wedding planner yang sometimes kadang-kadang diorang ada package. Package yang di mana diorang include semua, baju, makeup, apa semua dekat dalam tu. So kita kena pandai. So kalau nak ikut kehendak, memang kita orang tak ada ikut kehendak sangat lah. Ikut keperluan. Dan fikir apa ada juga sebenarnya kehendak tu. Tapi tak banyak lah. Tapi kena fikir kehidupan lepas kahwin tu nanti. Ya. Okey, kita nak tanya dengan Tasha, seorang perunding perkahwinan. Sebenarnya kalau Tasha tengok sendiri, memang kalau orang nak tahu, memang perkahwinan idaman tu memang semua nak macam tu. Pada pandangan Tasha sendiri sebagai perunding perkahwinan tu, sebenarnya apa yang perlu, apa yang tidak perlu sebenarnya? Okey, apa yang perlu, apa yang tak. Sebagai seorang pengantin, apa yang kita perlu, macam perempuan is a must, baju mesti orang akan fikir dulu. Ya. Baju, kelamin dan hantaran. Okey, selainnya mungkin kepada family, contoh seperti dewan ke, makanan, tempat ke kat sana, mana kalau family punya choices. So kebanyakannya yang saya punya pengalaman, pengantin lebih habis banyak kepada hantaran, baju dan juga kelamin. Itu habis banyak kepada baju, hantaran dan juga kelamin. Pelamin. Okey, kita akan tanya Tasha berapakah seminima mungkin untuk package-package itu. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sudut Pandang. Okey, baik, bertemu kembali dalam Sudut Pandang. Sebenarnya anda di rumah boleh terus berinteraksi bersama kami melalui laman media sosial kami dengan #501 Sudut Pandang. Sudut Pandang, platform mengangkat suara anak-anak muda. Baik, kita nak terus kepada Tasha semula. Tadi sebelum berhenti rehat, kita ada tanya dengan Tasha melalui pengalaman dia, package untuk perkahwinan yang paling minimal. Tadi Tasha cakap, selalunya pengantin apabila datang jumpa dengan Natasha sendiri, mereka akan fokuskan kepada baju, pelamin dan hantaran. Mungkin Tasha boleh kongsi sebenarnya paling minima untuk package itu, baju, pelamin dan hantaran. Dan juga makeup. Oh, makeup. Okey. So, perempuan mesti nak makeup yang meletup. Vast lah. Pada apa yang saya pernah buat, minima untuk pelamin, hantaran, makeup dan juga baju. Paling minimal pengantin selalu kalau mengikut kehendak lah. Mengikut kehendak, kebanyakannya lebih pada 10,000 ke atas. Okey, itu untuk package itu sahaja, belum masuk catering, kemah dan sebagainya. Sebab kadang-kadang pengantin, contoh saya bagi kat pelamin dulu. Pelamin pengantin kadang nak fresh flowers, hantaran pun sama. So kalau butik mana-mana, fresh flowers akan paling rendah RM80 ke atas 1 dulang. So kalau dah dengan 7 ke 9 dulang dah berapa kan? Ya. Pelamin pun sama, serendah RM3,500 ke atas yang saya tahu. Tapi kalau untuk dewan lagi mahal lah sebab lagi besar. Baju pun sama. Sebab pengantin sekarang baju banyak influence daripada artis. So nak baju macam artis pakai. So artis itu main peranan juga ya. Betul. Sebab kebanyakannya kalau kita tengok pengantin-pengantin, terutamanya pengantin Melayu, tak lari pada manik yang penuh kat baju. So kalau kalau list nak pakai yang penuh kat baju, tak kurang daripada 250 ke atas. So kita nak pakai satu baju dah berapa meter. So kalau macam saya sendiri, package yang saya sediakan pun saya tak include sekali kain. Saya nak biar pengantin tu tengok sendiri, pergi survey sendiri kain dulu sebelum pergi belikan dengan saya. Sebab kalau saya letak harga simply, mesti akan diorang cakap mahal. Sebab diorang kadang diorang tak survey dulu, diorang ikut package apa yang kita bagi. So kiranya macam kalau kita nak cut cost kat baju tu memang sangat mudah. Cuma jangan terlalu influence dengan artis lah. Itu kata Tasha sebagai perunding perkahwinan. Macam Fila sendiri nak menuju kat dalam. Saya tahu mesti kita nak yang terbaik, baju. Paling penting adalah baju sanding dan juga nikah. Macam okey, sebab ada yang tambahan untuk baju malam berenai. Macam Fila sendiri bagaimana? Fila untuk
minimizekan perkara-perkara tersebut. Sebab baju, sebab saya akan tanya Fila, sebab perempuan kita tahu mesti kita nak nampak cantik kan, hari bahagia. Okay, kalau macam in terms of baju, saya minimizekan. Kalau sekarang dulu ada nak baju potong kek, zaman dulu dah lepas bersanding nak baju songket lah, baju Jawa. So yang apa yang saya boleh buat kalau bersanding satu baju je. Tak payah nak baju untuk potong kek, tak payah nak baju untuk apa, satu tu je. Sebab kadang-kadang satu baju tu je kalau sewa paling murah saya boleh dapat 800. So kalau sewa, tempah sendiri? Kalau tempah sendiri mungkinlah dengan nak beli kain lagi, nak beli bilis lagi, nak beli manik lagi, kasut lagi dengan aksesori lagi, itu semua over 800 lah. So itu je lah cara yang terbaik, satu baju je untuk satu hari. Tak payah nak penat-penat. Memang tak kisah satu baju. Itu kalau ikut kehendak memang nak banyak baju. Tapi ikut bajet memang kena satu lah. Untuk zaman sekarang ni memang satu cukup lah. Jadi pandangan Dina macam mana? Sebab saya faham kalau macam saya sendiri pernah menghadiri perkahwinan Dina sendiri kan. Ada malam berenai, ada baju untuk akad nikah, baju bersanding. Pada Dina sendiri bagaimana? Macam pandangan Dina sendiri untuk sesebuah perkahwinan bila kita melihat perkahwinan idaman, keperluan atau kehendak? Kalau dari segi diorang cakap semua tadi tu, bajet yang paling tinggi macam untuk pengantin lah, baju, diorang kata pelamin, is it? Pelamin dan baju lah. Tapi bagi saya memang baju lah. Oh, baju. Sebab saya ada 3 occasion. Okey. Kalau termasuk pihak lelaki 4, saya punya saja 3. 3 tu semua buat sendiri. Kita semua tempat sendiri, ambil designer yang berasingan. Semua designer asing-asing. So mana ada 4 designer. So setiap designer tu diorang macam tadi Tasha cakap kain beli sendiri. Yes. And baru kita tahu kain tu memang mahal, bukan murah. And nak buat satu baju tu kurang-kurang, kalau kita kan zaman sekarang kan nak buat macam flare lah, macam tadi Tasha cakap kebanyakan influence kepada artis. Macam Dina sendiri macam mana? Saya ada artis lah. Sendirian berhad lah. Dia memang ada imajinasi sendiri. Nak buat baju macam mana, nak flare macam mana, apa semua. So kalau macam saya punya tu memang paling kurang pun kain saja pun 8 meter, bawah saja, atas 8 meter. So benda tu semua dah memang mahal, terlampau mahal lah. Macam tadi Fila cakap, kalau ikut dia punya keperluan, dia memang ikut package. Memang orang tu bagi package kan. Ada orang tempah baju ke apa ke, dia orang bagi semua sekali. Tapi macam kalau saya ni, saya dah terlambat lah. Saya dah lepas lah. Saya itu semua kehendak lah, yang kalau 3 baju tu memang orang cakap baju tu memang over budget. Over budget. Okey. Wan, Dina cakap masa perkahwinan dia over budget. Macam Wan sendiri nak kahwin ni macam mana perbincangan dengan pasangan sendiri? Macam Fila cakap kalau nak ikut keperluan kehendak tu memang banyak lah, tapi sebabkan bajet ikutlah ke mana keperluan. Macam Wan sendiri secara ringkas ni macam mana berbincang? Macam tak kata nak puaskan hati tunang kan? Saya lebih kepada nak kata memuaskan pun tak juga. Kita berbincang lah. Yang mana saya cuba pandang dari sudut macam kita lepas ni nak jadi husband orang. So kita jadikanlah benda ni macam practice untuk kita jadi better provider, breadwinner untuk family kita kan. So kalau kita dah start daripada situ, so kita jadikan benda tu satu challenge tu, kita overcome lah. Okey, alright. Maksudnya perbincangan tu memang main peranan penting di antara kedua pihak. Yes, betul. So saya dengan dia memang banyak kita orang nak kata berbincang. Kita mesti ada buku. Okey. Agak detail juga sebenarnya. Perancangan memang sangat mengkaji keperluan dan kehendak tu. Okey, terima kasih Wan. Sebab kita akan berhenti rehat sekali lagi. Selepas ni kita akan tanya pula bagaimana itu kalau kita berbicara perkahwinan di sebelah pihak, bagaimana dengan sebelah pihak lain, perbelanjaan yang diuruskan dan juga hantaran itu perlu ataupun tidak. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sudut Pandang.
Okey, baik, bertemu kembali dalam Sudut Pandang. Masih bersiaran. Sudut Pandang hari ini bersiaran di Kukets Bario di Taman Tun Dr. Ismail. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada penaja lokasi kami kerana memberi peluang untuk kami bersiaran di Kukets ini. Baik, kita nak terus soalan kepada Fila sebenarnya. Sebab tadi sebelum berhenti rehat, kita tanya dekat Dina mengenai, tanya dekat Wan sebenarnya mengenai macam ni dia kurang overcome untuk mengkaji keperluan dan juga kehendak. Pada Fila sendiri, sebenarnya dalam banyak-banyak hal kita fikir makanan, kita fikir makeup, kita fikir baju, antara yang paling main faktor penting juga adalah wang hantaran itu sendiri. Okey. Macam Fila sendiri macam mana? Okey, kalau pasal wang hantaran, actually kita orang sebelum bertunang sekalipun kita orang dah bincang dah benda-benda ni. So memandangkan kami berdua punya keluarga, bukan tak kisah, bukan nak kata nak mahal sangat ke nak murahkan, tak. Tapi in terms of family cakap, kata sekarang ni jangan minta hantaran mahal sangat. Nanti tak ada orang nak kahwin dengan kita. Itu family punya side lah, orang-orang lama punya kan. Tapi tak juga, kadang-kadang ada juga orang kata kita belajar tinggi, diploma, degree, master, kenapa nak minta hantaran RM10,000, RM15,000 kan? Itu example lah. Tapi macam kami, keluarga sangat positif lah. Benda-benda macam ni dia macam tak kisah sebab kami sangat mementingkan kehidupan lepas perkahwinan. Lepas kahwin, ya. So, macam saya, okey, dia kata nak bagi hantaran rendah ke apa ke, banyak ni, okey tak apa. Tapi lepas kahwin tu, bolehlah kita demand apa-apa ke, nak rumah macam mana ke, honeymoon kat mana ke, itu pada saya itu yang lebih penting lah. Walaupun kita kahwin nak grand, memang ada niat nak grand, tapi kita kena fikir yang lepas kahwin tu macam mana. Kehidupan lepas kahwin. Okey, itu kata Fila. Saya nak tanya pendapat dengan perunding perkahwinan sendiri macam Tasha. Kita kalau melihat kepada faktor hantaran, kita tolak tepi macam benda-benda yang perlu macam package perkahwinan tadi. Macam saya cakap tadi, baju, makeup, pelamin, semua tu. Dalam faktor hantaran tu sendiri, pada pandangan Tasha melihat secara keseluruhannya, adakah ia memainkan peranan penting menjadikan sesebuah kos perkahwinan tu agak tinggi? Saya rasa dia mempengaruhi sebab kadang-kadang biasalah kita kahwin sekali orang kata. Ya. Kahwin sekali, so macam-macam kita nak letakkan hantaran tu. Contoh kalau boleh bagi 12, 15, 10 paling banyak dulang lah. 20 dulang, nak isi 20 dulang lah. Tapi kita kena fikir juga sebabnya zaman sekarang orang tak tengok sangat dah dulang apa yang kita kasih kan. Tak tengok sangat dah. Apa yang penting majlis tu jalan elok dan jalan lancar kan. Sebab saya pernah jumpa ada customer saya juga, kahwin semua gadget kasih, segala-gala gadget kasih lah. Apa segala gadget yang terbaru. Tapi masa bersanding pun tak bawa, so dia tak tengok pun. So benda tu mungkinlah untuk kepuasan diri sendiri juga. Tapi pada saya dulu kan benda yang lagi penting lah. Macam memanglah kalau orang kata tipu lah, kalau saya kata perempuan tak nak macam-macam untuk hari wedding dia sebab sekali je semua hidup. Tapi berbulan je biar beringat lah sebab kehidupan selepas kahwin lagi penting dari sebelum tu kan. Pada Dina sendiri macam mana Dina melalui pengalaman Dina yang pernah melalui fasa-fasa daripada fasa bertunang, lepas tu melalui malam menikah, malam berinai, bersanding, pengalaman Dina sendiri? Bagi saya lah, mula-mula tu memang kalau ikutkan masa bertunang, memang tak setujulah kalau macam benda-benda yang kita nak buat macam custom made apa semua tu over budget apa semua kan. Tapi bila dah lepas bertunang, lepas kahwin, lepas bertunang kan, masa sekarang ni bila kita tengok balik gambar-gambar all the dog gifts, tempat yang kita buat, even though tempat grand ke, tempat tak grand ke, tapi bila kita puas hati tu, kita rasa macam dah lah tak apalah, sekali je kita kahwin. So benda yang kita spend over budget ke tak over budget, benda dah lepas. Benda tu at least kita puas hati. So macam kepada orang-orang yang nak kahwin lah kalau macam lebih sikit sebanyak tu berjalan sebelah mata lah. Asalkan kita sendiri puas hati lah dengan apa yang kita pakai, dengan apa yang kita macam orang kata dari segi gambar kan. Gambar tu sampai bila-bila kita tengok, bila kita puas hati lah sampai bila-bila. Berjalan sebelah mata je. Kalau dah lebih yang untuk yang encik tunang tu kalau lebih sikit pun tak apalah asalkan tunang dia happy. Okey, saya nak tanya dengan Fila dan juga macam Dina kata, tak kisahlah kalau berlebih sikit tak apa berjalan sebelah mata sebab
nak kahwin ni sekali seumur hidup, insya-Allah. Tapi kalau macam saya bagi pandangan, perancangan yang dibuat tu, kalau macam kita tahu dah kita nak kahwin, sebelum bertunang ni, kalau kita buat perancangan lebih awal tu bagaimana? Adakah ia dapat mengatasi untuk kita impikan perkahwinan idaman kita tu, dapat kita merealisasikan perkahwinan idaman? Saya nak jawab Puan. Perancangan lebih awal maksud saya. Perancangan lebih awal tu memang sangat membantu kan. Macam yelah, bila kita dah nampak flow nanti, kita nak bayar apa dulu, kita nak top up apa dulu, nak book apa dulu. So kita tahu mana kita nak kena bayar dulu kan. So kita dah boleh bajet, okey, berapa kita nak kena ada dulu. Bulan ni berapa? Bulan ni okey, 5,000 dulu kita kena put aside untuk certain benda. Untuk baju pula macam mana, make up semua macam mana, dah call ke belum, apa benda semua, make up artist apa benda semua kan. So planning Sangat penting. Sangat penting lah. Macam mana nak tak jumpa ayat lain selain daripada nak cakap sangat penting. Maksudnya planning tu main peranan penting. Macam Fila sendiri, ada tak Fila buat planning dulu sebelum bertunang? Okay, this is my plan, kita kena buat macam ni. Kalau macam this is what I want, macam tu. Macam bertunang pun kita orang ada buku juga. Even though buku kecil, even though kita nak beli barang ke apa, receipt parking kereta pun semua kita orang akan selitkan dalam satu buku. Dan bila by the end kita akan tahu banyak ni kita punya bajet untuk tunang. So kita dah prepare untuk kahwin, banyak mana pula untuk kita keluarkan duit lagi. So memang betul perancangan tu memang sangat penting. Tapi nak kata kadang-kadang orang cakap merancang 6 bulan, 8 bulan, tapi belinya mesti last minute. Sama dengan kita orang pun dah nak dekat 5 bulan pun still masih lagi teragak-agak nak beli, masih banyak lagi benda yang nak kena buat. Yang paling penting sebenarnya untuk ni sebenarnya catering lah. Catering sangat penting sebab dia family punya ni kan. So dan juga memainkan peranan dan memberi impact kepada orang ramai yang datang Itu sangat penting sebab ketua keluarga macam ayah ke family, dia akan pentingkan catering. Dia akan pentingkan makanan. Sebab orang datang ke semua kan. Yang penting adalah perancangan daripada awal tu sebenarnya main peranan penting. Walaupun kita last minute pun kita akan beli last minute, tapi perancangan tu dah ada, buku tu dah ada. Okey, Tasha, bagaimana untuk kita cut kos secara ringkasnya untuk pasangan yang baru berkahwin ni, secara ringkasnya Tasha sebagai perunding perkahwinan? Okey, kahwin memang benda yang indah. So kalau boleh kita buat benda tu jadi bukan beban. Jadi benda tu adalah benda yang sangat yang kita nak, yang kita rasa kita happy nak buat. Pada saya kalau pengantin mampu, tak kisah nak buat wedding grand macam mana pun. Tapi kalau kita asal macam rasa macam tak lepas ni, so pendapat saya, saranan saya, pergi satu tempat survey. Kalau boleh dapatkan package daripada head to toe dekat tempat yang sama, itu lagi murah. Sebab ada pengantin dia suka makeup artist ni, tapi dia suka pelamin kat sini, designer kat sini. Okey, benda-benda tu dia akan jadi lagi mahal. Itu sebenarnya yang membuatkan lagi dia akan jadi lagi mahal ya. Sebab kadang-kadang kalau kita ambil satu package sekali, include makeup artist, distance kita jauh mana pun dia takkan includekan sekali. Tapi kalau kita ambil contoh, kita duduk dekat KL, kita ambil yang daripada Selangor punya, dia akan kira mileage. So dah tambah duit kat situ, sudah rugi situ. Sama juga macam baju. So kalau kita tambah dekat butik lain pun sama juga. Sebab kalau kita nak ambil package sekali, kalau boleh dengan catering sekali, yang tu lagi jimat pada saya lah. Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi berkongsi pendapat, pengalaman bersama kami di Sudut Pandang. Dan pucuk pakalnya sebenarnya perkahwinan idaman, kehendak atau keperluan sebenarnya bergantung kepada diri kita sendiri, sama ada kita nak menentukan perkahwinan kita itu mahal ataupun over budget ataupun atas keperluan sendiri. Sekian dulu Sudut Pandang untuk kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada penaja lokasi kami, Kru Cats Bario di Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur ini. Dan terima kasih kepada anda semua sekali lagi kerana sudi berkongsi pendapat dan pengalaman. Dan anda di rumah, terima kasih juga kerana menonton kami dan terus berinteraksi bersama kami di #501 Sudut Pandang. Saya Kairunisa Kasnun. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi.